Sejahtera, salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin pertama mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berjaya menjadi Perdana Menteri sekarang. Yang beberapa masa beliau menjadi Perdana Menteri, beliau berjaya membantu rakyat, terutamanya yang paling diingati adalah pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Ini benar-benar dinantikan oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, baru sebentar tadi ada satu tajuk berita, mana yang lebih bagus, bubar parlimen ataupun rombak kabinet. Bubar parlimen atau rombak kabinet. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terbaru, ini bukan cerita daripada negara kita, tapi mungkin boleh ditiru. Mungkin boleh ditiru. Tahniah diucapkan kepada negara Brunei. Sultan Brunei telah rombak kabinet dan buat pertama kalinya Menteri Wanita pertama dilantik. Bandar Seri Begawan. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah telah mengumumkan rombakan awal Menteri Kabinet berkuat kuasa semalam. Dalam satu siaran ucapan khasnya di seluruh negara, Baginda berkata kabinet baru akan berkhidmat untuk tempoh 4 tahun. Baginda bertitah bahawa pelantikan itu adalah amanah yang mesti dilaksanakan dengan penuh taat setia dan bertanggungjawab. Buat julung kalinya juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, wanita telah dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Brunei, iaitu Menteri Pendidikan Rumaizah Muhammad Saleh. Sementara itu, Sultan mengekalkan jawatan tertingginya sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Ekonomi. Bagaimanapun, menteri-menteri kanan berundur, termasuklah Menteri Dalam Negeri, Awang Abu Bakar Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan, iaitu Ali Apong, serta Menteri Pembangunan Suhaimi Ghaffar. Beberapa muka lama akan terus berkhidmat dengan portfolio sama ada. Antaranya dengan portfolio yang sama, antaranya adalah Menteri Hal Ehwal Agama, Awang Badarudin Awang Osman, Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Muhammad Amin Liu Abdullah, Menteri Luar Negeri kedua, Eriwan Muhammad Yusof, dan Menteri Kesihatan Mat Isham Jafar. Menurut penganalisis media tempatan yang enggan namanya telah disiarkan, langkah rombakan awal kabinet itu bertujuan untuk menyuntik lebih kekuatan dan tenaga dalam sistem pentadbiran, sambil juga untuk mengekalkan kestabilan dalam bidang utama dalam hal ehwal dalam dan luar negara. Kali terakhir kabinet dirombak iaitu pada Januari 2018 dengan tempoh 5 tahun apabila beberapa menteri veteran diganti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Sultan Brunei yang telah berjaya merombak kabinet, dan tahniah juga kepada negara Brunei dan juga kepada individu yang telah dilantik sebagai menteri pertama di Brunei, iaitu wanita, iaitu Menteri Pendidikan untuk Brunei. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu pula untuk Malaysia? Bagus rombak ataupun bagus bubar parlimen? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita sudah tahu, seluruh Malaysia sudah tahu bahawa ada beberapa pemimpin UMNO yang mau sangat PRU disegerakan. Tetapi satu demi satu pemimpin-pemimpin dalam UMNO pun ada yang tak setuju jika disegerakan tanpa melihat kepada kesiapsiagaan, kepada semua persiapan-persiapan kesesuaian. Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, tapi sebelum itu,
Sila tinggalkan komen kamu. Kamu rasa perlukah untuk PRU disegerakan? Ataupun tak perlu? Seorang lagi, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang terpelajar di Malaysia. Doktor-doktor yang memang hebat, bijak, pandai, tampil untuk memberikan pendapat. Beliau berkata PRU 15 tak perlu disegerakan. Menurut pensyarah Universiti Teknologi Malaysia iaitu Dr. Mazlan Ali, berkata adalah isu yang perlu diberi perhatian kerana kerajaan diberi perhatian oleh kerajaan, termasuklah kejatuhan mata wang negara dan inflasi yang memberi kesan kepada seluruh masyarakat negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak pihak berpendapat kerajaan perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap usaha mentadbir urus negara serta menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan bukannya tergesa-gesa mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15. Mazlan yang juga adalah pensyarah kanan di Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak berkata, kerajaan sepatutnya menggunakan kesempatan di bawah kestabilan politik di bawah memorandum persepahaman atau MOU, iaitu transformasi dan kestabilan politik yang telah ditandatangani dengan Pakatan Harapan untuk membuat keputusan memberi manfaat kepada rakyat. Saya setuju. Dalam keadaan masih ada MOU, dalam keadaan yang masih stabil ini, sepatutnya waktu inilah kerajaan betul-betul fokus kepada membantu rakyat. Bukannya fokus kepada bagaimana untuk diadakan, bagaimana untuk didesak, disegerakan PRU ke-15. Rakyat yang tersepit. Kerana parti-parti nak menang, rakyat pula tersepit. Tak apalah. Bagi mereka yang memang suka berpolitik, of course mereka excited. Tapi rakyat yang hanya tahu mengundi ni macam mana pula? Kerajaan hari ini boleh sahaja meluluskan apa-apa rang undang-undang yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Jadi katanya, saya tidak nampak mengapa perlunya ada pilihan raya umum. Tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Pegawai Perhubungan Institut Kajian dan Pembangunan Polisi pula, iaitu Sheikh Kuzaifah Sheikh Abu Bakar pula berkata, kerajaan perlu mempunyai alasan yang cukup kukuh untuk mengadakan PRU 15 dalam suasana negara masih berdepan pelbagai cabaran, seperti kenaikan harga barang dan pengawalan penyakit berjangkit. Katanya, sepatutnya sekarang semua pihak iaitu kerajaan fokus 100% kepada menyelesaikan masalah negara seperti ekonomi dan sebagainya. Kita jangan membuang masa dengan isu politik lagi sebab akhirnya sudah beberapa tahun kita hilang fokus, katanya. Sebagai contoh, beliau berkata pilihan raya negeri PRN Johor pada Mac yang lalu tidak sepatutnya diadakan kerana baginya tidak ada sebab yang kukuh untuk mengadakan pilihan raya berkenaan. Katanya lagi, itulah kalau kita ambil contoh di Johor. Banyak masa dan sumber, tenaga dan kos dihabiskan untuk mengadakan pilihan raya tersebut, katanya. Ketua Aktivis Pengguna Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM pula, iaitu Datuk Nazim Johan turut berkata, kerajaan perlu mengkaji dan mencari masa yang sesuai untuk melaksanakan PRU 15. Beliau berkata rakyat amat mengharapkan perubahan dan dalam pengurusan kerajaan kerana mereka mahukan yang terbaik daripada kerajaan dalam suasana hidup norma baru pada masa ini. Katanya, jadi kerajaan perlu mencari suasana dan keadaan yang terbaik supaya sokongan terhadap kerajaan untuk PRU 15 itu adalah jelas, katanya. Sementara itu, beberapa orang awam yang turut ditemui turut tidak bersetuju jika PRU 15 diadakan pada masa ini dalam situasi rakyat masih dibebani dengan pelbagai kesukaran hidup. Apa pendapat kamu pula? Adakah kamu pun bersetuju seperti mereka? Ataupun bagaimana? Kamu boleh tinggalkan ruangan, komen dengan komen kamu. Apa saja komen terpulang kepada kamu. Bagi saya, secara pribadi, personally, saya tidak bersetuju PRU dilaksanakan sekarang. Masih belum sesuai. Lagipun, belum ada apa-apa kesalahan untuk perlu kalau ditangguh pilihan raya ini. Tak ada apa-apa masalah. Dan tempoh pilihan raya
atau tempo penggal masih lama lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye bye.